Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan mereka sebagai sesat. Mereka beramal, mereka memegang suatu perkara dalam ajaran agama mereka, mereka beramal dalam keadaan mereka tidak mempunyai ilmu. Beramal tanpa ilmu. Sebab apa kita kata beramal tanpa ilmu? Sebab mereka sendiri tidak pasti, mereka pun bertelingkah tentang ajaran yang ada dalam kitab Injil sampai sekarang ni. Jadi golongan Nasrani ataupun Kristian tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan mereka sebagai sesat kerana mereka beramal tanpa ilmu. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah sekalian, jika sekiranya kita ingin keluar daripada apa yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dijauhkan daripada golongan ini, dua golongan ini, jalan yang selamat, jalan yang sering kita minta dalam solat-solat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, dengan cara kita berilmu, kemudian kita beramal. Kita himpunkan di antara dua perkara ini. Kita belajar ilmu, kita tahu, kemudian kita amal. Kalau kita berilmu sahaja tetapi tidak beramal, maka kita tergolong dalam golongan Yahudi. Jika sekiranya kita beramal tanpa ilmu, maka kita termasuk dalam golongan Nasrani. Jalan yang selamat adalah menghimpunkan di antara ilmu dan juga amal. Saya ingin timbulkan persoalan di sini untuk mukaddimah kita pada pagi ini. Jika sekiranya terfikirkan, kita dilahirkan dalam keluarga bukan Islam, kita ni anak Cina ke, anak India ke, anak orang asli ke, dan kita dalam keadaan tidak mengetahui agama Islam, kita dalam keadaan kafir, andaikan dengan yang kita tengok sekarang ini, keadaan umat Islam, agama Islam, adakah kita akan masuk Islam? Soalan. Jika sekiranya kita dilahirkan dalam keluarga kafir, adakah kita akan masuk Islam dalam keadaan sekarang ni? Siapa yang yakin, yang boleh angkat tangan bahawasanya dia akan masuk Islam jika sekiranya dia masih kafir sekarang ni? Siapa yang berani? Yakin, dia yakin bahawa dia kata dia akan masuk Islam dengan keadaan sekarang, dengan dakwah yang ada sekarang, dengan penerangan penjelasan tentang agama Islam sekarang ni. 50-50 kan? 50-50. Alhamdulillah, kita dilahirkan dalam keluarga Islam, dan secara automatik kita menjadi Islam. Kita mengikut agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang benar, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Nabi-Nabi. Jika kita kembali kepada sejarah, kita lihat bagaimanakah Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan para nabi dan rasul kepada umat-umat sebelum daripada kita. Bagaimanakah para nabi ini membina keimanan pengikut-pengikut mereka, yang menjadikan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya
iman yang mantap, iman yang teguh, yang mana mereka melaksanakan segala amalan-amalan, segala ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para rasul, dan kita lihat hasilnya sebagaimana yang berlaku kepada golongan para sahabat ridwanullahi alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kekuasaan di bumi, yang mana agama Islam pada masa itu menjadi agama yang memerintah. Generasi yang unggul, generasi yang dihormati oleh umat-umat ataupun orang-orang daripada agama yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, banyak persoalan yang perlu kita fikirkan jika sekiranya kita ingin mencari, kita ingin mengenal, kita ingin bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada beberapa persoalan yang boleh membangkitkan kesedaran kita bahawasanya kita sedang berada dalam nikmat yang paling besar, yaitu dalam kebenaran agama Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Soalan yang pertama, dari manakah kita datang? Dari mana kita datang? Soalan cukup mudah, tetapi jika kita fikirkan sedalam-dalamnya, dari mana kita datang? Adakah kita sedar kita sekarang ini berada di dunia? Sedar ataupun tidak, kita sekarang sedang hidup di dunia. Baiklah, umur di antara kita ni, saya 30-an, tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada yang 50, 60, 70. Ada yang 100 tahun tak di sini? Ada yang 100 tahun? Tak ada, kan? Soalan dia, sebelum daripada umur kita ini 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun, di manakah kita? Sebelum 100 tahun, di mana kita? Di manakah generasi-generasi yang ada di atas muka dunia ni? Di manakah manusia-manusia yang ada di atas muka dunia ni sebelum daripada 100 tahun? 100 tahun lah, sebab jarang yang umur dia 100 lebih. Maknanya sebelum daripada ni kita tak ada. Tak ada. Sebelum daripada umur kita ni kita tak ada. Dan sekarang ini kita berada di dunia. Baiklah, soalan yang lain. Mulai sekarang ni, selepas 100 tahun, tahun ni 2009, selepas 100 tahun daripada hari ni, di manakah kita semua? Di manakah generasi-generasi yang ada atas muka dunia ni? Semua sekali, mana? Jawapan dia, tak ada. Mati tak ada lah. Jadi kita berada di antara dua alam gaib. Sebelum ni kita tak ada, dan selepas daripada kehidupan ini kita akan tak ada balik, mati, meninggalkan dunia. Jadi kenapakah Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan kita, hidupkan kita